isteri lebih dah. Adik dah tak masuk lagi. Sengak kawan tu. Azan. Tapi dia main yang takut ni payah tuan-tuan. Jangan kata tuan-tuan, kalau ustaz pun selerak lari. Pak Bilal hak selalu azan tu, tiba-tiba kawan kena rasuk, tak boleh nak azan. Tu Pak Bilal. Nama kita ni. Contohlah. Tapi yang ulama gariskan, azan itu salah satu rawatan yang kita boleh bagi buah mula kepada orang yang kena ganggu. Tak jadi juga. Panggil Ustaz Darul Syifa sana. Tu duk panggil Tok Bomo. Kita duk kerja panggil Tok Bomo ya. Baik, habis. Kita masuk waktu-waktu syaitan ataupun jin yang bertebaran. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud. Jabir ni sahabat tuan-tuan. Apa makna sahabat? Sahabat adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjumpa Rasulullah, yang nampak Rasulullah, yang beriman dengan apa yang Rasulullah bawa dan mati juga dalam Islam. Itu makna sahabat. Kita tahu makna sahabat. Sekali tuan-tuan tiba macam Abu Jahal pun sahabat kau Ustaz, hidup sezaman dengan Rasulullah, tengok juga Rasulullah. Itu bukan sahabat. Orang yang sahabat ni dia kena beriman. Apa yang Rasulullah bawa dia beriman, itu sahabat. Adapun Abu Jahal, Abu Lahab, dia tak kira sahabat. Ni tuan-tuan tiba macam lagi habis. Itu kena tahu sikit. Tapi ada juga tuan-tuan, orang yang hidup pada zaman Rasulullah, dia tak kenal, dia tak pernah nampak Rasulullah, tapi dia cukup popular tuan-tuan. Sampai kelak, insya-Allah sampai hari kiamat orang kenal dah. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan bisa dengar anak nama Uwais Al-Qarni ni? Ronaldo kenal Ronaldo? Awak tak kenal Ustaz Ronaldo. Hak main bola sepak tu. Oh, tu kenal. Uwais Al-Qarni? Ish, tak bisa dengar Ustaz. Teruk lah. Uwais Al-Qarni ni salah seorang manusia yang hidup atas muka bumi, tidak dikenali oleh orang muka bumi ni, kurang kenal. Tetapi cukup dikenali kehebatan, kebaikan dia ni di penduduk langit. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan. Dia duduk atas muka bumi, orang kampung tak apa nak kenal dia sangat. Ada sampai tak tahu nama dia siapa. Tapi orang ni, nama dia sentiasa disebut-sebut oleh penduduk langit. Hebat. Yang hidup pada zaman Rasulullah tapi tak pernah jumpa Rasulullah. Tapi dia dengar cerita Rasulullah, jatuh cinta dekat Rasulullah sampai nak pergi jumpa. Dia duduk kat Yaman tuan-tuan, Rasulullah dekat Madinah, Johor. Hebatnya cerita Rasulullah ni zaman tu, sampai boleh sampai dekat Syria, boleh sampai dekat Yaman, boleh sampai dekat tanah Arab yang lain tuan-tuan. Hebat cerita Rasulullah ni. Zaman tu mana ada SMS, mana ada Facebook, mana ada telefon. Tapi orang boleh cerita sampai ke tempat lain. Hebat tuan. Uwais Al-Qarni ni dengar cerita Rasulullah, dengar pengorbanan Rasulullah, kebaikan Rasulullah, jatuh cinta nak pergi jumpa Rasulullah, daripada Yaman sanggup pergi Madinah. Tentu mana ada kereta tuan-tuan. Mana ada kereta, mana ada kapal terbang. Tuan-tuan mana naik kapal terbang ni? Tuan-tuan mana tak? Berani tak berani kena naik juga nak pergi haji. Tuan-tuan naik unta. 5 ekor unta tukar pun belum tentu sampai lagi. Naiklah. Bacalah doa ke apa ke. Mati dalam iman tak apa lah nak pergi Mekah. Bukan nak pergi honeymoon. Uwais Al-Qarni sanggup tinggal kampung halaman semata-mata nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak boleh jumpa tuan-tuan. Sampai-sampai Rasulullah tak ada. Balik dengan hati yang sedih. Sedih tu bukan sedih apa, sedih tak boleh jumpa lah, tapi cinta tu tak ada. Kita ni tuan-tuan, dengar nama Rasulullah sejak bila? Kita dengar nama Rasulullah ni sejak bila tuan-tuan? Sejak pada kita lahir lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu pak kita ada azan kat kita tu. Daripada kecil duk ajak kita dengar nama Rasulullah. Membesar dalam keadaan kita dengar azan, kita dengar nama Rasulullah. Kita solat hari-hari sebut nama Rasulullah. Cinta tak kita kepada Rasulullah? Tu kita kena tanya balik diri kita. Cinta kita Rasulullah ni apa tanda bukti dah? Adakah kita cinta pada Rasulullah kita buktikan dalam gerak kerja kita,
Kita hidupkan dalam rumah tangga kita. Kita hidupkan dalam mendidik anak-anak kita. Kita hidupkan dalam kehidupan harian kita. Kita buat tak apa yang Rasulullah sungguh? Kalau Rasulullah suruh kita buat, itu salah satu cinta dah. Bukannya selawat tuan-tuan. Selawat ni salah satu juga. Tapi bukan selawat tem maulud Nabi ya. Oh, hak ni dia paling depan pegang hila. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 kilometer. Oh, dia paling kuat pegang hila depan. Peluh ni bercerau. Perah-perah tu 2 baldi boleh. Habis-habis selawat, orang duduk kat masjid, dia duduk kat tiang masjid. Balong, mayang azan lah. Bila ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia balong, mayang. Kata hampir lu orang tak dengar, aku paling kuat tadi. Penat tu. Dia duduk tu lena sampai asar. Itu bukan cinta, tu gila. Kita cinta, kita buat apa yang Rasulullah sungguh. Ini selawat tapi hak wajib tinggal. Baik hang tak payah buat sunat tu. Ni pun pening juga tuan-tuan. Orang yang buat benda sunat ni hak wajib tinggal. Salah seorang dah siapa dah? Time puasa dulu lah. Sembahyang tarawih ni penuh tuan-tuan. Tapi haram tak main dah sembahyang fardu. Ni masjid ni. Takkan sembahyang tarawih ramai ni orang. Penuh. Hak tu hak baki tu pergi mana? Lepas hutan lah. Hak tinggal dalam ni orang asli lah. Dia nak kena tu. Jadi tuan-tuan, kalau kawan ni yang tak pernah tengok Rasulullah tapi boleh dengar cerita Rasulullah, boleh jatuh cinta. Tambah kita ni tuan-tuan yang banyak kemudahan, yang selalu duk dengar hadis, selalu dengar pengorbanan Rasulullah, kebaikan Rasulullah, maka kita lebih layak lagi untuk lebih mencintai Rasulullah. Tapi kalau tak boleh juga tuan-tuan, kita kena cek pasal apa aku tak boleh nak boleh cinta Rasulullah. Tu kena cek. Sampai kan ada satu kisah seorang murid yang ingin berjumpa Rasulullah, tanya Tok Guru dah. Wahai Tok Guru, macam mana nak jumpa Rasulullah dalam mimpi? Aku teringin sangat nak tengok wajah Rasulullah lagu mana. Tok Guru dia kata, esok hang mai rumah aku ada buat makan sikit. Hang seorang mai. Dia pi tuan-tuan, Tok Guru dia masak masin. Masin piang. Gulai masin, ikan pari masin, ayam masak merah masin, sup masin, semua masin. Hak tu saya tambah dia masak lauk apa saya tak tahu. Buat contoh lah. Kawan ni makan masin, lepas habis makan dia minta ayak. Tok Guru tak ada ayak lah, saya dahaga ayak. Kita orang Kedah panggil lapak ayak. Orang lapak tu nak makan lah, tapi tak apa, tu kehebatan bahasa Kedah. Lapak ayak. Tok Guru dia kata tak ada ayak, hampir tidur. Hampir rehat, betul hampir tidur. Kawan ni tak kata apa, dia tidur dalam keadaan haus. Biasa kalau makan benda masin, lapak ayak. Dia tidur dalam keadaan dahaga ayak. Maka bila dia tidur tu tuan-tuan, dia mimpi macam-macam. Dia mimpi macam-macam ayak. Ayak laut, ayak perigi, ayak sungai, ayak hujan, ayak alecikang, ayak ABC, Bandung, Milo, Holik. Tu pun saya tambah tu. Esok pagi Tok Guru dia tanya, hang mimpi apa malam tadi? Dia kata, aku mimpi macam-macam ayak Tok Guru. Maka itu Rasulullah, Tok Guru dia kata, benarlah mimpi kamu. Maka kalau kamu nak tengok Rasulullah, kamu juga kena sentiasa memikirkan Rasulullah. Hidup kamu fikir tentang Rasulullah. Buat apa yang Rasulullah sungguh. Apa yang hati kamu fikir, sebut nama Rasulullah. Apa yang akal kamu fikir, nak ikut cara Rasulullah. Maka Rasulullah layak datang kepada kamu. Betul tuan-tuan, apa yang kita fikir sebelum tidur, kadang-kadang benda tu yang main dalam mimpi kita. Tapi kalau kita duk fikir duit sebelum tidur, duit esok aku nak kena bayar hutang pula. Hutang ni tak habis, kawan ni tak habis, hak ni tak habis, nak perbesar rumah lagi, nak pergi tambah bini lagi, tak boleh apa. Jadi benarlah kata Tok Guru tu tadi, Syekh tu tadi, jikalau kita nak bertemu Rasulullah, kehidupan kita ni sentiasa kena penuh dengan apa yang Rasulullah suruh. Habis. Jadi Jabir kata Rasulullah bersabda yang bermaksud bila masuk ataupun bila tiba waktu malam, tahanlah anak-anakmu, kerana sesungguhnya pada saat itu syaitan sedang bertebaran. Malam ni makna dia tuan-tuan bila masuk waktu maghrib. Orang Islam waktu dia dikira lepas waktu maghrib masuk hari lain dah tuan-tuan. Orang kafir dia tunggu bila? Bila je? Dia tunggu pukul 12.
Sebab tu dalam Islam, kalau esok nak raya, azan yang maghrib, lepas tu kita boleh takbir dah. Apabila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis solat apa semua, boleh takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau Islam pun ikut cara orang kafir pula, bila nak takbir? Pukul 12 tu. Siapa nak takbir pukul 12 tuan-tuan? Pak Bila pun tak marah, kena tidur awal. Esok nak bangkit awal pula. Bini pula suruh tangkap ayam, potong lemang lah, pergi cari buluh lah. Kita Islam sentiasa mendahului. Jadi time maghrib ni kalau nak tahu bila waktu maghrib, kita tengok awan, dia kemerah-merahan, matahari dah tenggelam tapi ada kemerah-merahan. Itu nama dia waktu maghrib. Waktu tu Nabi kata, tahan anak-anak kamu daripada keluar rumah. Anak kita main bola, habang dekat dia, alung kalau nak main bola sebelum pukul 7 balik rumah dah. Kalau 7 suku ke 7:30 tu dah maghrib, sebelum maghrib suruh depa balik rumah. Jangan halang depa main bola terus. Jangan main bola. Hang tak nampak puak-puak tu isap rokok tu. Kita jangan halang anak kita tuan-tuan. Kita bagi syarat, kita bagi dinding, kita bagi sempadan. Jangan halang. Kalau kita halang, depa memerontak. Ni nak didik anak pun ada caralah. Ni semua hak kita rasa tak elok tak bagi. Tak. Kita bagi tapi kita bagi sempadan supaya dia tak melampau. Alung nak main bola boleh, jangan kawan dengan puak-puak tu. Alung nak main bola boleh, balik sebelum maghrib. Nampak? Budak-budak dia rasa tak terkongkong. Sama macam isteri kita. Isteri, salah satu sifat isteri, dia suka membebel. Dia pok-pek ni benda biasa. Kita jangan halang mereka membebel. Mereka duk tengah beletiak, mereka duk tengah ceramah kat kita. Selawat lah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok jam. Depa takkan beletiak lama. Ada isteri kita beletiak sampai sejam. Tak ada ah. Habis kuat 15 minit. 15 minit tu kalau tak berhenti, lepas tu dia mesti berhenti ya. Dia cari apa tuan-tuan? Dia cari cawan. Ayak ada ayak, lapang ayak. Bila kita halang, depa tak boleh nak beletiak. Kita letak taklek, hang beletiak, cerai, talak 10. Isteri ni fitrah dia beletiak. Dia tak boleh nak beletiak. Lalah dia main ribut. Geram. Biar. Sama juga dengan anak kita, depa nak buat apa bagi tapi bagi sempadan. Inilah ibu bapa yang cerdik didik anak. Bukannya halang terus. Tahan anak-anak daripada kelak sebab syaitan tengah bertebaran. Tapi kita orang Malaysia ni bila nak kelak? Tengok waktu maghrib tu nak kelak. Pergi mana? Pasar malam. Macam tak ada waktu lain. Nak pergi pasar malam, hampirlah sebelum waktu maghrib. Pukul 5 tu mereka dah buka, hampir. Ni pukul 7:30 orang duk azan. Mereka kalau nak pergi masjid, ada pula puak kalau nak pergi pasar malam. Tu jadi setan tu. Setan duk tengah keluar, duk tengah aktif time tu. Bawa pula anak kecil apa semua tu kena sampuk. Budak kecil ni lemah tuan-tuan. Sebab itulah bila mai waktu maghrib, apa yang kita kena buat? Budak-budak kecil, hak bayi baru lahir, bayi yang baru berapa bulan tu, jangan duk bagi keluar rumah sebab senang nak kena kacau, senang nak kena sampuk. Kita tak, tentu kita bawa keluar, tentu kita bawa pergi pasar malam. Kita pun jadi setan kau. Dah lah pergi pasar malam pasal tak semayang pula tu. Tu apa yang tak jadi perangai setan tu? Perangai setan salah satu dia tak semayang. Lagi kita panggil dia setan, dia marah. Ramai tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya api lah pasal malam Taman Akid ke, Taman Semarak ke. Ni hak atas ni Taman Kempah ke. Waktu tu penuh orang. Sampai ke orang menega tu tak ada semayang pasal mereka. Ni awak tak semayang ni. Saya tak ada nak semayang ustaz. Orang ramai beli. Cuba kita tak beli tentu. Mereka nak buat ibadah pun mudah. Tambah pula bagi alasan. Kami bukan tak mau semayang ustaz. Tempat semayang tak ada. Ni siapa ada pegawai MPSP ke kat sini, saya nak bagi cadangan. Lepas tempat-tempat hak ada pasar malam yang tak ada tempat semayang, pergi cari tempat semayang, buat kemah kat mereka. Kalau dekat Taman Delima ada surau, Taman Akid ada surau, hak Taman Kempah ni ada masjid ni. Kalau tak mai kot terbih tandai tu. Punya balok nak semayang. Buat tempat depa solat. Perempuan buat tirai, buat tempat ambil ayat semayang. Nak lagi clear, panggil ustaz ceramah kat sana. Baru kena tibai puak-puak ni. Ni duduk dalam masjid ya, puak-puak tu nak mai.
taubat tak mai apa nak berniaga. Kita pula kena turun pergi sana. Itulah dakwah tuan-tuan. Dakwah ni bukan duduk tunggu orang mai, tak. Orang duduk kita pi. Dakwah dekat shopping kompleks, dakwah dekat pasar malam, dakwah dekat market pagi, dakwah lah tak mana-mana pun. Itu nak buat pembaharuan dalam menyebarkan Islam. Nak tunggu masjid mai payah tuan-tuan. Jadi sambil depa beli, depa boleh dengar kuliah. Depa dah ada tempat nak solat. Nampak? Nabi dah kata dah, syaitan pada saat itu sedang bertebaran, banyak syaitan. Bukan nak kata Allah ni tak ada syaitan tuan-tuan, ada juga. Nak tahu syaitan ada tak ada, tengok ada jemaah kita lena. Tu kena ada syaitan tu. Tapi tengok ni clear, tak ada hak lena ni. Kalau lena tu tuan-tuan pegang kepala tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jampi sikit. Dia bangkit kan. Sebab syaitan ni salah satu tempat dia nak duduk juga majlis ilmu, dia akan bagi mengantuk orang yang duk ada dalam majlis ilmu ni. Ni saya tengok mata semua clear ni, kira ada peninding kemah. Bila malam sudah gelap, lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu serta sebut nama Allah. Nabi kata bila habis waktu maghrib, maka time tu nak keluar, boleh keluar kalau ada hajat. Kita kadang-kadang isteri malas masak time tu. Bila nak keluar, lepas syak tu keluar pergi makan. Boleh tak? Boleh. Pasal apa tak boleh? Ini dak time waktu maghrib tu juga nak keluar makan. Tu masalah dah. Waktu maghrib ni dia boleh keluar nak pergi mana? Pergi majlis ilmu. Tu keluar daripada rumah nak main masjid, nak main surau, nak pergi dengar kuliah. Time tu boleh keluar tuan-tuan. Siap awal sikit main masjid, main surau, main dengar kuliah. Boleh keluar time tu. Tapi kalau pergi tempat lain, tak digalakkan. Ni waktu maghrib, pergi ketuk rumah jiran. Tak. Assalamualaikum. Ni main nak raya, kami main kat maghrib dah. Minta maaf lah. Lah, tu saya duk kacau orang tiap waktu maghrib. Orang waktu maghrib ni nak bersiap, nak buat ibadah. Hang pula pergi ketuk rumah orang. Main masjid lu semayang. Main surau lu semayang, baru pergi ziarah. Ni silap kita. Bila kita pergi orang rumah tu, baru nak siap-siap semayang, ada jadi lambat dah. Nampak? Kita sebagai tetamu pun kena cerdik bila nak pergi rumah orang. Ketuk rumah 3 kali bagi salam tak ada. Cagah tunggu apa lagi. Ni ketuk 3 kali bagi salam tak ada kat ni, pergi pula kat pintu sebelah tu. Lah dengar macam ada suara orang tadi. Dia pergi selok pula tingkap. Lah adab dalam Islam 3 kali bagi salam tak ada, hang balik Itu menunjukkan orang rumah tak bersedia nak menerima tetamu. Ustaz, kami dengar ada suara orang duk menyimbang. Biar pergi kat depa, tapi dah depa tak mau buka, biar pergi. Kita kata menyombong tuan rumah ni. Lah, itu adab dah tuan-tuan. Kita ni tuan rumah, tiba-tiba ada orang ketuk pintu bagi salam. Kita rasa tak mau buka. Kita tak salah apa Kita punya rumah, kita punya pasal kita bersedia menerima tetamu ke tak? Agak-agak buka peti air tak ada apa, lopong keluar asap Nak jamu apa? Dia bagi salam 10 kali pun tak payah buka walaupun ada rumah kat dalam. Itu cara Islam. Habis waktu maghrib Nabi kata nak pergi makan, pergi. Kalau ada hajat, keluar. Tak ada hajat, duduk rumah berehat. Sebab waktu malam ni Allah jadikan sebagai rehat tuan-tuan. Lepas penat seharian kita kerja, waktu malam Allah bagi gelap supaya kita ni berehat. Ni dak, kita waktu malam pun nak keluar juga, nak melewat juga, nak pergi cari hiburan juga, nak pergi sembang dengan kawan-kawan juga, nak pergi pederah tu. Waktu malam, waktu berehat. Tuan-tuan duduk ni pun satu rehat juga. Penat tuan-tuan duduk ni? Penat Haji? Mana penat? Duduk dengar Mana ada tangan tulis ke apa, tak ada. Duduk dengar. Penat tak penat, rehat. Rehatkan minda bagi roh kita makan. Bukan kita duk kerja ke darah. Pagi-pagi ke darah, tengah hari ke darah, malam pun ke darah. Roh kita tak makan apa, kurus ada. Inilah makanan roh. Dengar pun satu rehat. Tak penat Hak penat siapa dia? Saya penat. Tu kena bagi minyak ni. Ni ayak ni minyak tak ada ayak ni. Dia jam tengah jalan tu. Nak clear lagi kuliah subuh, letaklah teh tarik ke, ayak kopi ke, baru clear. Rehat tuan-tuan. Jadi Nabi kata ada hajat keluar, tak ada hajat duduk rumah. Anak nak keluar, boleh bagi keluar, tanya nak pergi mana, nak keluar dengan siapa. Ini dah, anak nak keluar, keluar
Anak perempuan keluar pukul 9 malam, pukul 1 pagi tak balik lagi. Mak pak tak rasa apa. La ilaha illallah. Kambing tuan-tuan, ada anak tiba-tiba waktu maghrib tak balik lagi. Dia risau. Hoi, dia risau tuan-tuan. Dia keliling kampung. Mek cari anak dah. Kalau boleh tanya orang, dia tanya, nampak anak aku hak ada janggut macam aku juga. Kalau boleh cakap tuan-tuan. Sabit tak boleh cakap lah. Anak kucing 4 ekor, tiba-tiba seekor hilang. 3 ekor ada depan mata, seekor tak ada. Dia keliling rumah tu punya cari anak dia, risau. Anak kita keluar daripada petang sampai ke malam tak balik, tak rasa apa. Weh, lagi teruk pada binatang. Nak kena dah tu. Tuan-tuan kalau tak buat, tak payah rasa. Hak yang buat tu kena terasa. Hak siapa yang terasa tu, makna kata hati dia tu hidup lagi. Tapi kalau kita kata pun dia tak terasa ke, teruk sangat hati dia tu, hati komando. Hang kata apa pun aku tak jadi apa ke. Tu nak bagi muhasabah kat kita. Binatang yang ada anak, hilang anak dah, risau tuan-tuan. Kita yang ada anak tak balik lagi, tak rasa apa. Bini tengok cerita rama, pak baik sikit, duduk dalam bilik, main Angry Bird. Anak hang tak balik lagi, hang tak rasa apa. Balik dalam keadaan kusuk masai dah, teriak, tak jadi apa. Ni siapa teriak ni Alung? Merempit balas cik 5 orang. Tak ada apa. Sebelum jadi tu hang kena cari dah jalan nak selesaikan masalah yang bakal timbul. Tu jadi makpak. Jadi kalau tak ada sebab tuan-tuan, tu saya keluar lah. Duduk berehat dengan orang rumah kita, dengan anak-anak kita, istirahat, sembang dengan mereka. Ini dah orang zaman lah ni, bila duduk depan-depan, dia duduk juga depan-depan, tapi mulut tak bercakap, tangan hap gerak. Mereka ni main handset. Dia telefon ni, orang panggil apa? Telefon pintar. Tapi ada kala dia jadi bangang juga telefon ni. Telefon bangang. Telefon bodoh. Tem bila dia jadi pintar? Dia boleh menghubungkan orang yang jauh daripada kita. Dia cerdik Orang kawan kita duduk kat Zimbabwe tu, telefon. Weh, hang macam mana kat sana? Weh, aku hangat duduk sini. Hebat telefon ni. Tem bila dia jadi bodoh? Tem duduk dengan orang yang ada depan mata kita. Kita tengok tuan-tuan ni. Anak kita ada handset, bini kita ada handset, kita pun ada handset. Duduk depan rumah, dekat nak makan apa semua. Tak menyembang dengan kita. Mereka duduk apa? Tu duduk SMS tu. SMS, main Facebook, main WeChat, main WhatsApp. Dia cakap dengan orang yang jauh. Orang yang dekat ni tak menyembang. Ada yang kata bodoh telefon bimbit ni. Jadi bila berehat, telefon tak tepi, sembang dengan isteri kita, sembang dengan anak kita, tanya mengaji lagu mana. Itulah yang sebetulnya. Sebab tu tuan-tuan, teknologi yang ada teknologi yang ada ni boleh menyebabkan kita lalai ataupun menyebabkan kita ingat kepada Allah. Sebab itulah kita zaman dulu duduk yang rumah susah guna pelita je, kita boleh makan ramai-ramai, kita boleh melawak, boleh menyembang. Duduk sekali. Tapi kita lampu banyak dekat rumah ni, bila duduk satu rumah, anak duduk dalam bilik, pak duduk depan dengan bini, tak boleh menyembang. Orang zaman dulu susah, guna pelita boleh khatam Al-Quran 1 tahun tu berkali-kali. Tapi kita rumah ada lampu berbiji-biji ni, tak boleh nak khatam walaupun setahun sekali. Betul ya? Betul ya? Zaman Rasulullah nak cari ayat sikit punya susah, tapi mereka boleh tidur dalam keadaan berwuduk. Kita dalam rumah kita berapa kepala paip? 10 kepala paip. Dekat depan rumah saja ada 2. Nak cuci kereta dengan cuci kaki. Kemas rumah Pak Long ni. Tapi tidak, tak boleh nak duduk dalam keadaan ada ayat semayang. Nampak? Kemudahan yang ada menjauhkan kita daripada Allah, tetapi kesusahan yang ada pada waktu itu mendekatkan kita kepada Allah. Bukan nak suruh tuan-tuan tukar rumah kayu dah. Guna nikmat tu betul-betul yang Allah kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur dengan nikmat aku akan tambah lagi. Kalau kamu kufur, ingat azab aku berat. Tu Allah kata. Ini dah asal 2 jam ni. Boleh tunggu tuan-tuan? Boleh tunggu? Tuan-tuan tunggu, saya nak balik. Okay, kita tambah lagi sikit. Dan Allah kata, dan Nabi kata, tutup pintu sebut nama Allah. Kalau pintu tu ada 20 tu sebut nama Allah 20 kali. Sebut apa? Bismillah boleh, Allahu Akbar boleh,
Allahus Samad boleh, Allahur Rabbi boleh. Sebutlah tuan-tuan, yang penting nama Allah. Tutup pintu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, boleh. Tutup pintu, bismillahirrahmanirrahim. Bila nak tutup pintu sebut nama Allah ni? Waktu maghrib dan juga waktu malam. Siapa ajak? Nabi ajak. Susah tak? Tak susah ha? Ustaz, banyak rumah saya ada 50 pintu. 50 kali sebut. Oi, banyak ustaz, 50 kali. Oh, mai tang sebut nama Allah hang kata banyak, tak larat. Hang menyanyi 5 minit tak ada apa. Hang ni nak kena tepuk day ni. Dia menyanyi 5 minit lagu 60-an. Oi, tak penat. Tapi nak sebut nama Allah 50 kali tak sampai 5 minit. Oi, rasa banyak dah. Banyak ustaz nak kena sebut dah. Lah, sebutlah Nabi suruh, boleh pahala. Dia menyanyi lagu 60-an naik Vespa. Oh, tak rasa apa. Selamat tinggal pujaan, selamat kau berbahagia. 5 minit. Fuh, dia punya gelek lagu tu atas jalan. Tak rasa apa. Tu hati kita mati sebab lagu tu. Hak dunia kita nampak, ke akhirat kita tak nampak. Kerana Nabi kata apa? Syaitan tidak akan membuka pintu yang tertutup. Nampak? Bila rumah kita buat lagu tu, syaitan nak masuk rumah kita susah tuan-tuan. Dengan syarat orang dalam rumah jangan ada yang perangai macam setan. Ini orang rumah mayang pun tak, katuk aurat pun tak, baca Quran pun tidak, ambil riba pula, haram tak main mengaji pun. Lepas tu katuk pintu, bismillahirrahmanirrahim. Syaitan gelak lah. Lah, dia nak halang kita masuk, dia tak sedar dia pun perangai macam kita tak. Dengan syarat apa yang kita buat ni, kita juga hidup kita macam yang Rasulullah suruh, maka syaitan tak boleh nak masuk rumah kita, tak boleh nak kacau kita. Habis nak lagi kuat, baca surah Al-Baqarah dekat rumah. Nabi kata rumah tak akan dimasuki syaitan yang dibaca dengan surah Al-Baqarah. Panjang Ustaz surah Al-Baqarah ni. Pasang keset. Dah malas sangat baca, hang pasang keset. Bila pasang keset, pasang CD, hang jangan pula menyembang. Sebab orang yang menyembang tentang Al-Quran dibaca ni, ulama bahagi dua. Satu kata haram, satu kata makruh. Ni orang duk baca Quran, kita duk menyembang. Tutup kat radio dalam kereta tu, hang sembang. Kalau nak dengar Quran, buka, terus duk sembang. Pilih mana satu nak. Dengar pilih lah 5 minit satu hari, bukannya rugi pun. Nabi kata lagi, tutuplah tempat-tempat air dengan menyebut nama Allah. Tutuplah bekas-bekas bejana kamu dengan sebut nama Allah, walaupun dengan hanya meletakkan sesuatu di atasnya. Riwayat lain kata walaupun letak dengan sebatang kayu dekat atas benda tadi tu. Dan padamkanlah lampu-lampu kamu. Nabi kata bekas makanan bila masuk waktu maghrib, bila waktu malam, tutup sebut nama Allah walaupun letak sebatang kayu. Kalau cawan ni ada kayu, letak kayu atas cawan ni, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai simbolik kita dah letak penghadang kepada makanan tersebut. Lah ni takkan nak cari kayu lagi tuan-tuan. Ni tudung ni ada, tutup lah. Tutup tu bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Kita dekat meja makan kita ada 10 mata. Takkan nak pergi cari 10 penutup kot. Dah ada tudung saji. Tudung saji tu ambil katuk. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab tak nak bagi makanan tadi tu dikongsi oleh benda yang kita tak nampak. Siapa dia? Jin lah. Jin pun makan juga tuan-tuan. Ingat kita ya nak makan. Kita ni punya pelahap, sampai makanan jin pun kita tibai tak? Apa dia? Jin makan tulang, kita pun makan tulang tak? Apa dia? Sup tulang. Tak ada sup lain lah nak telan. Jin pening kepala. Haram buat-buat ni. Makan aku pun ni pun nak telan juga. Lembu punya besar tu, tulang juga kita nak balas. Ambil lah daging dia. Tapi ada tuan-tuan, lembu punya besar tu, dia ambil benda-benda eksotik ni. Telinga lembu, hidung lembu, lidah lembu, ekor lembu. Angry Bird lembu pun balas tak? Ish, teruk betul lah orang ni. Ni awak ambil Angry Bird lembu kat long. Saya nak pergi jumpa bomoh, nak bagi kuat batin ni. Nabi ajar ambil ayat semayang lah. Terus saya duk balas lembu. Angry Bird lembu ke kambing ke. Sebut nama Allah. Sebab nak mengelakkan daripada mereka kongsi makanan kita. Ayat kita hak besar tu sebut nama Allah nak katuk. Sebab takut jadi tempat mereka bermain, tempat mereka minum, tempat mereka dapat sumber air. Sampai lagu tu Nabi ajak tuan-tuan. Dan Nabi kata tutupkanlah lampu ketika hendak tidur. Seorang pensyarah Yusim telah membuat satu kajian
ke atas hadis ini daripada sudut kajian saintifik. Sebab apa Nabi suruh padam lampu-lampu pada waktu malam? Salah satu hasil kajian yang dapat, rupa-rupanya tubuh badan kita ni memerlukan waktu gelap untuk berehat, untuk mengelakkan diri kita ni daripada terkena kanser. Dalam badan kita ni tuan-tuan, dia ada sel-sel kanser, dia boleh aktif dan juga dia boleh lemah. Bila kita buka lampu, sel kanser tadi pada waktu malam dia boleh jadi aktif. Tapi bila kita tutup lampu, dia akan jadi lemah, dia akan menyebabkan kita kurang risiko nak kena kanser. Kanser apa? Macam-macam kanser lah. Kanser otak, kanser prostat, breast cancer, kanser mulut, kanser tangan, macam-macam kanser lah. Ini salah satu sebab dah Nabi suruh katuk lampu time nak tidur ni. Dan tidur pula jangan katuk semua, bagi ada lampu tidur. Lampu tidur bukan mahal tuan-tuan. Pi Giant tu tak sampai RM10 Hak jenis katuk lampu pun dia automatik menyala tu, hak ada sensor tu. Baru RM7.9, RM8.9 lagu tu lah. Beli lah. Tidur jangan tidur dalam keadaan gelap, bagi ada lampu sikit. Nampak? Dan yang kedua, orang yang tidur dalam keadaan katuk lampu ni, dalam badan dia akan merembeskan sel-sel yang menyebabkan stres seharian dia tu boleh reda. Nampak? Hebatnya Allah ciptakan siang dan malam sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah dan juga salah satu keperluan kepada tubuh badan kita. Kita tidur malam tuan-tuan, kita hilang stres. Sebab apa? Salah satu dia bila kita katuk lampu, hormon stres tadi ni dia boleh rembeskan untuk meredakan stres kita. Jadi rehat, tidur jadi rehat tuan-tuan. Jadi kesimpulan daripada hadis ni, Nabi ajak yang pertama bila waktu maghrib, jangan bagi anak kita keluar, duduk dalam rumah. Nak keluar pergi masjid, pergi dengar kuliah, pergi dengar ceramah, tak jadi masalah. Tu yang pertama. Dan yang kedua, tutup pintu, sebut nama Allah. Sebut nama Allah ni bukan takat nak bagi syaitan dengan jin tak mau masuk ya. Kita nak minta Allah lindung kediaman kita daripada segala sifat khianat manusia dan juga jin. Kalau orang nak pecah rumah kita, kita guna pedai ayam ya. Tapi sebab kita tawakal kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah Allah gagalkan niat jahat pencuri itu tadi. Ni masjid kena pecah, duk rasa Tok Siap tak baca bismillah ni. Masjid duk ajar kena balas tabung dah. Orang duk mengai duit tau, mengai duit. Dia letak double tip dekat ujung dawai tu, dia mengai. Dia letak, pap, dapat tarik. RM1 boleh RM50 macam siakak 20 kilo lah. Nampak? Tok Siap pun kena baca juga bismillah. Ini duk katuk lagu tu nak cepat. Tak jadi apa. Tu tawakal kepada Allah kena ada. Tu yang seterusnya Nabi kata bekah-bekah makanan apa semua tutup, sebut nama Allah, dan akhir sekali padamlah lampu ketika nak tidur. Senang nak buat tuan-tuan. Senang lah, bukan susah pun. Kita mau buat dengan tak mau buat lah. Buat boleh pahala sebab sabit kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, hadis sahih. Buatlah tuan-tuan, moga-moga tuan-tuan amal, boleh dekat saya amal, saya sebab, boleh dekat penulis ni. Semua dapat 100% MLM akhirat. Dia kalau MLM dunia, dia punya peringkat-peringkat tu, seorang boleh 50, seorang boleh 20, seorang boleh 10, dah. Dekat akhirat punya tuan-tuan, tuan-tuan amal, tuan-tuan sebab, saya habaq, semua boleh 100% punya pahala, tanpa sedikit Allah kurangkan. Jadi yang mana baik tu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk tu adalah daripada kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Saya mohon maaf jika sepanjang percakapan saya tadi ada menyinggung perasaan muslimin muslimat. Tidak lain tidak bukan itu sekadar pesanan kepada diri saya dan juga yang hadir. Moga-moga Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana
لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.